Baik, salam sejahtera murid-murid. Selamat kembali kepada video kita. Pada malam ini kita nak bersambung dengan topik fokus kita yang ke-9, iaitu tentang faktor penyerahan tentang penyerahan Sabah kepada British. Cikgu akan menggunakan nota flashcard yang kita guna semalam. Tekan sambung di muka surat 113. Terdapat isi tentang penyerahan Sabah. Untuk penyerahan Sabah, terdapat dua sahaja topik utama dia, dua bahasa topik utama dia, iaitu yang pertama, murid-murid harus tahu apakah faktor penyerahan Sabah kepada British. Mengapakah SBUB pada masa itu, Syarikat Borneo Utara British, yang telah menguasai dan menjajah Sabah, menyerahkan Sabah kepada British. Dan kemudiannya, yang kedua, murid-murid harus tahu mengapakah di Sabah tidak berlaku apa-apa penentangan terhadap penyerahan kepada British. Tidak sama seperti apa yang berlaku di Persekutuan Tanah Melayu dan juga Sarawak. Mengapa tak ada langsung penentangan oleh rakyat? Adakah rakyat-rakyat Sabah memang menyokong penyerahan ataupun ada sebab di sebaliknya? Okey, baik. Dengan itu kita mulakan perbincangan kita pada hari ini, iaitu yang pertama, faktor penyerahan Sabah kepada British. Kita dapat 3 faktor utama penyerahan Sabah kepada British, iaitu cikgu gunakan akronim KDK. K yang pertama ialah kepentingan. Okay. Sabah adalah sesebuah negeri yang boleh memenuhi kepentingan ekonomi British. Jadi mengapa British ingin dapatkan Sabah? Kerana boleh dapat sesuatu. Okay, itulah yang British boleh dapat, iaitu kepentingan ekonomi. Dapat memenuhi kepentingan ekonomi British. Jadi apakah kepentingan ekonomi yang dimaksudkan itu? Mengapakah British pada masa ini selepas Perang Dunia Kedua memerlukan Sabah untuk ekonominya? Sebabnya ialah pada masa selepas Perang Dunia Kedua, British mula menjalankan dasar dekolonisasi, iaitu proses memberikan kerajaan sendiri kepada negara yang dijajah oleh British. Jadi pada masa itu British telah memberikan kemerdekaan kepada salah sebuah negeri yang dijajahnya, dan bukan terhad kepada India, ada juga negeri-negeri lain. Di sini cikgu hanya pilih salah sebuahnya, iaitu India. Dan pada masa yang sama British cuba nak cari pula penggantinya. Okay? Itulah ironinya. Okay? Itulah peliknya situasi ini, sebab sepatutnya pada masa itu British perlu jalankan dekolonisasi, iaitu untuk mengembalikan negeri yang dijajahnya kepada penduduk asal. Tapi sekarang British masih tak, dia dalam proses ni nak lepaskan tangan, tetapi dia pun risau tentang keadaan diri dia. Dia masih tak sanggup nak lepaskan kesemuanya. Jadi dia lepaskan ini, dia pergi cari pula yang lain. Jadi Sabah yang British nampak boleh gantikan tanah jajahan tersebut. Mengapa Sabah dapat menggantikan tanah jajahan tersebut? Sebabnya di Sabah terdapat saya guna lebih. Okay. Di Sabah terdapat dua perkara yang British perlukan, iaitu yang pertamanya, tak dapat. Yang pertama, Sabah boleh membekalkan bahan mentah yang diperlukan oleh British lah, sama ada minyak ke, bahan mentah yang diperlukan oleh British untuk ekonominya. Dan juga Sabah juga dapat menyediakan kawasan pasaran untuk menjual barangan yang dihasilkan oleh kerajaan British. Jadi itulah dua sebab mengapa Sabah dapat menggantikan tanah jajahan British yang sebelum ini seperti India.
Okay. Jadi seterusnya kita lihat faktor yang kedua. Faktor yang kedua ialah meneruskan. Yang ini cikgu letak ke sebelah sini supaya tak ganggu perbincangan kita. Harap-harap dapat kecilkan. Rasanya tak dapat. Ya. Okay. Baik. Baik. Jadi, cikgu dah mampu tukar. Yang ini adalah sebab mengapa Sabah dapat menggantikan tanah jajahan British seperti India. Jadi seterusnya kita lihat yang kedua, iaitu meneruskan dasar British dalam hubungan luar Sabah. Sebenarnya, British semasa Sabah berada di bawah SBUB, British sudah pun menaungi Sabah ataupun melindungi Sabah. Maksudnya Sabah adalah salah sebuah negeri naungan British. British memang, maksudnya British sudah pun pada masa itu, sebelum Perang Dunia Kedua, British memang salah seorang, macam kita boleh kata, abang besar. Abang besar kepada Sabah, yang jaga Sabah dari segi apa? Dari segi hubungan luar. Jadi, sememangnya pada masa itu, British telah pun ada dasar dalam hubungan luar Sabah. Jadi sekarang diteruskan sahaja dasar atau rancangannya dalam hubungan luar Sabah apabila British mendapat ataupun Sabah diserahkan kepada British. Dan akhir sekali, seperti yang berlaku di Sarawak, terdapat masalah kewangan oleh SBUB untuk nak membangunkan semula Sabah selepas Perang Dunia Kedua kerana tentera Jepun telah memusnahkan bandar utama seperti contohnya Chesterton yang hari ini adalah Kota Kinabalu, dan SBUB kekurangan dana, kekurangan duit lah untuk nak bangunkan semula Sabah. Maka kalau diserahkan kepada British, besar kemungkinan kerajaan British dia lebih ada kemampuan untuk membangunkan semula Sabah. Oleh itu, disebabkan tiga faktor ini, kepentingan, dasar, kewangan, KDK, SBUB membuat keputusan nak serahkan Sabah kepada British. Okay. Jadi, dengan itu kita sudah habiskan satu bahagian, 50% daripada topik ini. Tinggal hanya satu lagi bahagian, iaitu faktor penyerahan Sabah kepada British tidak ditentang. Mengapa ataupun mengapakah penyerahan Sabah kepada British tidak mendapat penentangan daripada rakyat Sabah? Sebabnya ialah ada 4 di sini. Yang pertama, kerana dasar British menindas kegiatan berpersatuan. Sekejap, cikgu simpankan mana yang mungkin mengganggu. Dasar British. Jadi dasar tu maksudnya rancangan lah, maksudnya apa yang British buat, apakah program apakah satu apakah prinsip lah di belakang tindakan-tindakan British ini, dasar dia yang telah dijalankan di Sabah. Jadi antaranya apabila British dapat tahu penentangan yang berlaku di negeri-negeri lain, British dia nampaklah dia ada pergi memerhatikan, dan akhirnya salah satu rumusan yang mereka dapat, salah satu sebab yang mereka nampak kejayaan penentangan Malay Union ialah antaranya betapa bersatu padunya orang Melayu di tanah Melayu. Jadi apabila Sabah diserahkan kepada British sudah ada pengalaman, maka British pun menjalankan dasar di Sabah, iaitu menindas kegiatan berpersatuan. Maksud menindas di sini
dia mengawal lah, dia telah mengawal, dia telah ambil tindakan untuk memberhentikan kegiatan berpersatuan di Sabah. Jadi bagaimanakah British menindas kegiatan berpersatuan supaya tidak dapat berjalan dengan baik? Menindas dengan dua cara. Yang pertama ialah menawarkan kenaikan pangkat kepada ahli persatuan. Ya. Jadi ahli-ahli persatuan terutamanya yang berkaitan dengan politik di Sabah, mereka akan dapat kenaikan pangkat. Jadi contohnya mungkin jawatan mereka sekarang rendah, mereka akan tiba-tiba dapat satu jawatan yang tinggi. Jadi bila dapat jawatan yang tinggi, mungkin mereka akan rasa sebenarnya British juga beri layanan yang baik kepada kami. Jadi mungkin tidak perlulah kita menentang British, kita terima sajalah penyerahan dia. Dan yang kedua, memindahkan ahli aktif persatuan ke bandar lain. Jadi bila British nampak ada seseorang tu dia sangat aktif dalam persatuan, maka dia akan dipindahkan dari satu kawasan ke tempat lain, ke tempat yang jauh, supaya dia tak dapat sambunglah aktiviti dia dalam persatuan. Jadi itu dua cara lah, satu kenaikan pangkat, satu lagi pindahkan ahli ke bandar lain untuk menindas kegiatan berpersatuan. Dan yang kedua, keadaan di Sabah agak rumit, iaitu di Sabah terdapat pelbagai kumpulan etnik. Jadi dia tidak sama macam di tanah Melayu, hanya satu majoriti kumpulan besar ialah orang Melayu, tapi ada pelbagai kumpulan dan adalah sangat sukar untuk mereka kumpulkan semua orang, himpunkan semua orang dalam satu persatuan. Dan yang ketiga, British juga cuba hadkanlah, dia tak bagi banyaklah, dia kurangkan peluang pentadbiran penduduk. Jadi walaupun kita cakap tadi ada kenaikan pangkat, tetapi British dia hanya hadkan kepada bilangan orang yang kecil lah, tak ramai penduduk yang dapat peluang untuk bekerja untuk kerajaan pada peringkat pentadbir lah. Tak banyak yang boleh yang dilantik untuk jadi ketua dalam bidang dalam kerajaan, jabatan kerajaan. Jadi bila itu berlaku, penduduk Sabah sebenarnya dia tak ada kurang pengalaman dalam birokrasi barat. Dan yang akhir sekali, mereka juga ada penduduk yang sedar masalah kewangan SBUB itu, jadi dan pentingnya kemajuan sosioekonomi di sesebuah tempat, dan mereka rasa penyerahan itu bukan sesuatu yang tidak baik. Penyerahan itu mungkin ada peluang untuk bantu mereka memajukan perniagaan mereka. Disebabkan 4 sebab ini. Yang pertama, sebab tindakan British, dasar British menindas kegiatan berpersatuan. Yang kedua, sukar untuk Sabah menghimpunkan pelbagai kumpulan etnik. Dan yang ketiga, British cuba menghadkan peluang pentadbiran penduduk, dan yang akhirnya penduduk sedar pentingnya kemajuan sosioekonomi. Jadi oleh itu tidak berlaku apa-apa penentangan di Sabah terhadap penyerahan kepada British. Jadi sekarang kita masuk kepada bahagian latihan. Kita gunakan modul Pascal muka surat 22. Soalan dia ialah, apakah faktor penyerahan Sabah kepada kerajaan British? Jadi, sekiranya murid-murid ingat kembali, tadi apa yang kita bincangkan, ialah KDK, akronim dia. Jadi, seperti biasa, terlalu besar tulisan ini. Sekejap, cikgu kecilkan. Seperti biasa, kita gunakan faktor, kita gunakan pangkal ayat soalan dan kita mulakan jawapan. Faktor penyerahan Sabah kepada kerajaan British adalah untuk yang pertama, memenuhi kepentingan ekonomi British. Hal ini kerana
British memberi kemerdekaan kepada India dan Sabah mampu menggantikan negeri tersebut dengan membekalkan bahan mentah dan kawasan pasaran. Sekiranya mampu tulis sini, sudah ada 1, 2, 3, 4. 4 isi di sini. Kita sambung pula kepada faktor yang kedua. Faktor kedua ialah, apakah faktor kedua tadi? KD. D ialah meneruskan dasar British dalam hubungan luar Sabah. Okay, British sudah pun menaungi Sabah sebelum itu, dan oleh itu bila British meneruskan kalau British dapat Sabah, dia akan meneruskan dasar British dalam hubungan luar Sabah. Dan faktor, sekarang kita tinggal satu saja, jadi faktor terakhir ialah betul K yang terakhir, masalah kewangan SBUB untuk membangunkan Sabah selepas Perang Dunia Kedua. Okay, baik. Jadi ada 6 isi dah di sini. Kita boleh sambunglah isi lagi sebab 6 markah, kita boleh bagi 7 isi lah baik-baiknya. Jadi hal ini kerana Jepun telah memusnahkan Chesterton. Okay. Jadi inilah jawapannya. Asalnya nanti akan larilah tulisan dia sebabkan formatting. Okay, jadi cikgu tinggalkan sekejap jawapan ini. Jadi anda boleh stopkan video dan tulis jawapan. Okay, sekarang kita pergi kepada soalan kedua. Okay, cikgu akan delete soalan jawapan ini sementara ni sebab tak jadi dia punya formatting. Okay, dia hilang dah. Okay, baik. Soalan kedua, mengapakah rakyat tempatan tidak menimbulkan sebarang penentangan terhadap penyerahan Sabah kepada British? Okay, cikgu tukar tulisan sana sebab tak nanti akan terjadi macam tadi. Arial. Okay, baik. Jadi seperti biasa kita tulis sambung dengan soalan. Rakyat tempatan tidak menimbulkan sebarang penentangan kerana, yang ini kita dah tahu dia sedang tanya sebab, jadi kerana apa? Cikgu lihat dulu keadaan di sana, tak berapa jadi juga. Lah kita sambung kerana ada 4 faktor yang kita dah bincangkan tadi. Kerana ingat dasar British menindas kegiatan berpersatuan dengan ada 2 cara kan. Kalau kita ingat, kita boleh terus tuliskan, iaitu memberikan kenaikan pangkat kepada ahli persatuan dan memindahkan ahli yang aktif dalam persatuan ke tempat lain. Okay, kita sambung. Ini sudah ada, di sini sudah ada 3 markah. Dasar British menindas kegiatan berpersatuan, memberi kenaikan pangkat, memindahkan ahli yang aktif. 3. Okay, apa lagi sebab lain British rakyat tempatan tidak menentang penyerahan Sabah kepada British? Jadi kita lihat, selain itu, lagi faktor yang kedua. Cuba kita ingat kembali. Dan kita akan dapati British juga
mengehatkan peluang pentadbiran kepada rakyat Sabah dan mereka kurang pengalaman dalam birokrasi barat. Okay, itu menyebabkan mereka kurang pengalaman dalam birokrasi barat. Mungkin di sini lebih sesuai menyebabkan mereka kurang pengalaman dalam birokrasi barat. Okay. 5 markah. Kita sambung. Di samping itu, rakyat Sabah sedar akan kepentingan kemajuan sosioekonomi dan percaya penyerahan British adalah peluang kan untuk memajukan perniagaan. Mereka lihatlah keadaan ini sebagai sesuatu yang positif, sebab itu mereka tidak menentang. Inilah jawapan dia. Cukup tinggalkan sementara sebab nanti dia akan lari formatting dia. Baik. Kita sambung pula kepada soalan terakhir. Pada pandangan anda, bagaimanakah kita dapat mengelakkan negara daripada dijajah semula? Untuk yang ini, cikgu ada sedikit perkongsian isi yang mungkin sesuai sebab biasanya banyak soalan yang suka dalam SPM suka bertanya tentang langkah. Bagaimana kita boleh selesaikan sesuatu masalah. Jadi untuk soalan ini nampaknya dia lebih kepada langkah daripada aspek politik. Kita nak elakkan negara kita dijajah oleh negara lain. Jadi ini adalah cadangan jawapannya, tapi murid-murid harus lihatlah kesesuaian dia dengan soalan dan murid-murid juga boleh tambah isi mana yang rasa lebih sesuai. Jadi contohnya di sini, mengukuhkan pertahanan negara adakah sesuai? Jadi kalau kita lihat, kita tak mahu dijajah, kita ada pertahanan yang kuat. Adakah itu akan membantu? Ya, betul. Dia akan membantu negara kita daripada dijajah. Jadi yang itu sesuai sebagai jawapan. Di sini kita boleh tulis. Kita dapat mengelakkan negara daripada dijajah semula dengan ingat kalau bagaimanakah kita sambung dengan sebab cara dia inginkan cara ataupun melalui dengan mengukuhkan pertahanan negara. Apa lagi cara lain? Kita rujuk kembali kepada hilang dah gambar tadi. Sekejap. Baik. Gambar ini kita lihat ada berkaitan dengan isi kedua, menguat kuasa undang-undang. Adakah menguat kuasa undang itu dapat mengelakkan negara daripada dijajah semula? Mungkin yang ini kurang sesuai lah kalau bagi cikgu ni. Mungkin dia untuk mengelakkan ni amalan rasuah ke apa, mungkin lebih sesuai untuk soalan sebegini. Memupuk nilai kemanusiaan. Mungkin yang ini kita boleh gunakan sebahagian tetapi bukan semua kesemuanya. Jadi yang cikgu dapat fikirkan di sini, kita nak elakkan negara kita dijajah semula. Salah satunya ialah kita mesti dapat melahirkan generasi rakyat yang cinta akan negara lah. Jadi di sini kita juga boleh gunakan, kita boleh olah sedikit, jadi memupuk nilai kemanusiaan itu kita boleh menukarnya kepada memupuk semangat cinta akan negara. Jadi kita boleh sambung dan memupuk semangat cinta akan negara dalam kalangan rakyat.
Sekiranya mampu, kita juga boleh beri huraian. Okay. Jadi contohnya, hal ini kerana kita fikir kalau mengukuhkan pertahanan, apakah kebaikan dia? Kebaikan dia ialah kita dapat mengelakkan pencerobohan kuasa asing. Dan kalau kita memupuk semangat cinta akan negara, rakyat akan sanggup berusaha untuk memajukan negara. Dan bila negara maju, seperti mana yang kita lihat berlaku dalam nasionalisme di Jepun, salah satu faktornya ada nasionalisme di Jepun adalah untuk mencapai kemajuan. Bila kita maju, tiada alasan untuk negara lain menjajah negara kita. Jadi, itulah sebabnya kita kena memupuk semangat cinta akan negara dalam kalangan rakyat supaya rakyat akan berusaha memajukan negara. Dan dengan itu kita dapat mengelakkan penjajahan. Okay, sekarang kita kembali pula kepada gambar rujuk. Apa lagi isi yang mungkin sesuai digunakan? Mengelakkan penyelewengan. Adakah sesuai? Kalau kita nak gunakan, mungkin kita kena fikirkanlah kalau kita mengelakkan penyelewengan, adakah negara akan jadi lebih kuat dan tidak akan dijajah semula. Kita perlu berikan alasan dia lah. Okay, dan yang seterusnya menggunakan rundingan, mengukuhkan hubungan, mewujudkan kerjasama, meningkatkan persefahaman. Kita lihat satu persatu apakah kesesuaian dia. Mengelakkan penyelewengan di sini mungkin kita boleh gunakan, tetapi kita kena bagi sebab dia, bagi huraian dia. Jadi kita cubalah di sini. Okay, so kita boleh pergi kepada di sini. Kalau perenggan pertama tadi kita dah boleh dapat tempat markah lah, mengukuhkan pertahanan dan memupuk semangat cinta akan negara. Satu markah untuk pertahanan, satu markah untuk cinta akan negara, satu lagi markah untuk pencerobohan dan satu lagi untuk memajukan negara. Okay, di sini kita juga boleh tambah. Okay, untuk satu perenggan kita tambah dulu satu kesimpulan. Oleh itu, kedaulatan negara dapat dipertahankan. Okay. Jadi lebih selamatlah kalau kita tulis macam tu. Perenggan pertama dapat dah 5 markah. Seterusnya kita sambung kepada perenggan kedua. Selain itu, kita dapat mengelakkan negara daripada dijajah semula dengan mengelakkan penyelewengan. Apakah contoh penyelewengan yang dimaksudkan di sini? Sebenarnya salah satulah yang kita selalu ulang, iaitu amalan rasuah dalam kerajaan. Terfikir, adakah itu dapat mengelakkan negara daripada dijajah semula? Mungkin boleh hal ini kerana terdapat sekiranya tak ada amalan rasuah, kita akan dapat mengukuhkan pentadbiran negara. Kita dapat mengukuhkan pentadbiran negara kerana tiada lagi berlaku amalan rasuah, jadi semua urusan berjalan dengan licin tanpa berlaku ketidakadilan dalam sistem tersebut. Jadi mengukuhkan pentadbiran negara, dan apabila pentadbiran kita kukuh, maka kita akan dapat meningkatkan imej negara kita sebagai sebuah negara yang cemerlang. Okay? Jadi apabila imej kita cemerlang, apakah kebaikan dia?
Yang itu kita salah satunya kita tidak akan jajalah sebab negara lain kita nampak imej kamu, imej negara ini sebuah negara yang cemerlang. Dia tiada alasan lah, seperti tadi juga tiada alasan untuk datang campur tangan, okay? Di negara kita. Oleh itu, kuasa asing tidak dapat, ataupun yang lebih elok, kita bahas sikit, kita dapat mengelakkan campur tangan kuasa asing dalam urusan negara. Maka kita tak akan dijajahlah sebab mereka mereka tak ada alasan untuk campur tangan urusan negara kita kerana kita dah uruskan dengan begitu cemerlang sekali. Jadi itulah cara dia. Sekiranya kita nak gunakan mengelakkan penyelewengan sebagai isi, inilah cara dia untuk kita olah. Tentunya tadi isi-isi tadi ada lagi yang juga sesuai untuk digunakan untuk soalan ini. Contohnya sekiranya murid-murid nak gunakan mengukuhkan hubungan juga boleh. Kita boleh mengukuhkan hubungan baik dengan negara lain. Dengan itu kita juga dapat meningkatkan imej negara kita dan mengelakkan campur tangan kuasa asing dalam urusan negara kita. Okey, baik. Jadi dengan itu tamatlah perbincangan kita pada hari ini. Okey, jadi itulah caralah untuk kita jawab soalan hebat bahagian esei. Sekiranya ada dapat soalan yang berkaitan dengan langkah dan berkaitan dengan pentadbiran negara. Okey, baik. Jadi diharapkan perkongsian hari ini dapat manfaatkanlah murid-murid. Dengan itu, sekian, terima kasih.